kita ISO 9001, 2000, 2008 dan 2015. Beliau juga adalah penilai anugerah khas Knight Chancellor, auditor tadbir urus dan juga pernah menjadi Presiden Persatuan Pentadbir pada tahun 2017 hingga 2018. Yang bahagia Datuk, Datin, Profesor, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan Puan Hajah Saadah Ibrahim untuk menyampaikan syarahan yang bertajuk Ibrah COVID-19, Kebiasaan Baharu Mengubah Lanskap Kepimpinan. Dipersilakan. Terima kasih kepada saudara yang berbahagia berusaha administrasi Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Kepada Datuk, Datin, tuan-tuan yang mengikuti siaran pendaftaran UMC pada hari ini. Sesungguhnya saya mengucapkan terima kasih atas peluang dan ruang yang diberikan. Justru saya ucapkan terima kasih kepada Datuk Kuasa Sumber Manusia semua yang dipengurusikan oleh Datuk Musa Ali. Terima kasih kepada tim saya di pendaftar IPM di atas ruang untuk memberi untuk saya di pendaftar UiTM di atas ruang untuk saya tentang COVID-19 iaitu kebiasaan baru mengubah lanskap kepimpinan. Okey. Jawatan kuasa pendaftar dan juga masti ini dalam bersama-sama sesi mungkin insya-Allah pada terakhir orang kata dalam tempoh perkhidmatan saya. Okey, Ibrah COVID-19 kebiasaan baru mengubah lanskap kepimpinan. Terpasti tajuk ini relevan dalam keadaan atau situasi masa kini kita sering dengar tentang VUCA VUCA iaitu volatile, kemudian uncertainties, complex dan ambiguous world. Sekarang ni memang VUCA world tu memang sentiasa di bibir sebab sekarang ni dalam keadaan persekitaran politik, ekonomi, pendidikan, kesihatan semuanya masih dalam keadaan tidak menentu. Kemudian masih sama-sama kita tak tahu arah mana dan kemudian ianya mengundang banyak perkara atau memberi impak kepada kepimpinan kita terutama kepimpinan universiti ini dan apabila COVID-19 pandemik COVID-19 ini berlaku di seluruh dunia dan di Malaysia kita bermula pada 18 bulan Mac tentang pergerakan PKP Perintah Kawalan Pergerakan. Bila PKP ini berlaku, seterusnya PKPD dan kita ni sekarang ni masih dalam tempoh PKPP sehingga 31 Bulan 12 2020 banyak yang berlaku perubahan dalam kepimpinan mana-mana dua organisasi tak kira daripada pendidikan, keuangan dan sebagainya. Jadi COVID ini mencetus orang kata kebiasaan-kebiasaan baru yang semestinya mengubah cara atau corak hidup kepimpinan pemimpin-pemimpin kita dan kita sendiri di Universiti Awam kita semua terlibat dalam pelbagai tugasan dan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan dan kebanyakannya mempunyai amanah yang seiring dengan amanah berkenaan dan kekangan-kekangan atau cabaran-cabaran dalam mencapai sasaran. Justru dalam tempoh 1 jam ini saya akan menyentuh 6 aspek dalam kandungan syarahan saya iaitu next slide. Tak keluar kat saya. Minta mohon jaya sebab tak keluar pada saya ini tapi saya teruskan. Kandung 6 aspek pada siri syarahan saya ialah pertama mengenai pengenalan dan kebiasaan baru. Kedua ialah jurang generasi. Ketiga ialah isu dan cabaran. Keempat ialah ibrah atau pengajaran daripada COVID-19 ini. Dan kelima ialah perubahan lanskap kepimpinan. Dan seterusnya yang terakhir ialah what's next. Apa yang akan berlaku selepas ini. Okey.
Ini dia ya, 6 cabaran, 6 aspek kandungan yang akan saya bicarakan berkaitan dengan topik saya pada hari ini ya. Okey. Next. Okey, di pengenalan ya. Next. Tak boleh tak? Okey, pengenalan ni kita akan tengok ya apa yang berlaku dalam pengenalan ni ialah kebiasaan-kebiasaan baru yang orang kata kita sebagai pemimpin ya melaksanakan sesuatu yang di luar kebiasaan ya. Okay. Dalam kita menghadapi contoh ni, ini kebiasaan baru yang kadang-kadang inilah kekangan dia, slide tak keluar dan sebagainya, dan kita perlu bertoleransi ya dengan keadaan-keadaan ini ya. Okey, di dalam boleh. Okey, di dalam kita menghadapi ni menghadapi kebiasaan baru ni berbagai-bagai cabaran yang kita hadapi, dan ketika itu apabila COVID-19 berlaku, berbagai arahan atau panduan yang kita hadapi ya, untuk menghadapi situasi pandemik COVID-19 ya, ketika itu. Dan kita dapat ya bila kita keluarkan arahan dan sebagainya, banyak kekeliruan ya, sampai kita ni banyak orang kata kita punya stakeholders ataupun pelanggan ya keliru dengan berbagai-bagai arahan ya. So dalam masa yang sama arahan peraturan keluar, ada juga peringatan-peringatan yang dikeluarkan. Jadi antara arahan dan peringatan tu yang membuatkan kadang-kadang berlakunya kekeliruan di antara warga organisasi berkenaan ya. Okey. Tapi apapun juga sebagai pemimpin kita perlu terus ya dengan menghadapi cabaran ini, dan seterusnya kita perlu tumpu kepada keperluan persekitaran ketika itu, kerana ini melihat kepada perkara-perkara ini perlu untuk menjamin kesihatan dan keselamatan dan kita, dan seterusnya kita perlu membendung kepada penularan COVID-19 ya, daripada merebak ya. So di sini kalau kita ikutkan ya berbagai arahan daripada kementerian yang kita perlu akur sebagai pemimpin, dan di antaranya ini ya perkara baru iaitu kita perlu bekerja dari rumah. Itu adalah satu daripada yang kita uruskan ketika COVID-19 ya. Ini sesuatu yang kita tidak jangka ya, walaupun sebelum ini kita pernah ya orang kata diminta usaha untuk PDR ni. Tapi apabila COVID-19 secara gus dia dah tak ada masa, kita terus membuatnya. Okey, inilah dia peringatan-peringatan yang dikeluarkan, termasuk tindakan tak tertib ya apabila kita enggan orang kata patuhi perintah PKP. Ini adalah contoh-contoh ya kebiasaan baru yang berlaku. Ini. Okey. Okey, tak apa ya, sebab di komputer saya tak nampak ni. Tapi kebiasaan baru, kita tengok ya ketika itu. Okey, ni tadi contoh, seterusnya lah tentang istilah ya. Jadi apabila timbulnya kekeliruan ketika itu, ya, telah dikeluarkan ya oleh Jabatan Perdana Menteri pada 13 Julai 2020 ya. Bahan istilah kebiasaan baru dan norma baru. Ketika itu ramai kata, adakah ini new normal atau ini new norms? Jadi diselaraskan dengan Dewan Bahasa dan Pusaka, dan ini dia istilah dia atau pengertiannya kepada kebiasaan baru atau new normal, iaitu ia melibatkan tindakan atau tingkah laku yang baru atau tidak seperti kebiasaan untuk dijadikan standard dalam usaha mengadaptasi keadaan baru disebabkan oleh sesuatu perkara. Di sini kita merujuk kepada contohnya ialah pandemik, penyakit berjangkit. Ya. Dan seterusnya, apa dia norma baru? Ya, new norm. New norm ni lebih kepada peraturan yang diterima atau diguna pakai oleh masyarakat, juga disebabkan oleh sesuatu perkara yang berlaku dan merujuk kepada pandemik, penyakit berjangkit. Jadi selepas ini kita janganlah orang kata berdebat ya tentang new normal dan new norm ini. Dah ada jelas ya, satu tentang tindakan atau tingkah laku yang baru dan satu tentang peraturan new norm ini.
next. Okey. Kamu juga tak dapat. Okey, daripada sini, the next slide lah tentang apa di ibrah dan the new normal ini. Ya. Okey, ibrah ni kita tengok daripada surah Al-Hasyr ya. Ayat 59 ya, yang bermaksud ambillah ibrah. Ibrah ialah pengajaran darinya ya, bagi orang-orang yang celik mata hatinya atau berfikir. Jadi kita ambil pengajaran. Ibrah ni lebih kepada pengajaran daripada sesuatu yang berlaku. Dan pernyataan tentang new normal ini kita lihat kepada kenyataan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia ya, dalam keputusan khas pada 10 April 2020. Perdana Menteri menyatakan bahawa ringkasnya kehidupan kita untuk bulan-bulan atau tahun yang mendatang ini tidak akan kembali seperti biasa. Ya, kita akan menjalani kehidupan dengan the new normal atau kebiasaan baru. Apa yang biasa kita buat dahulu tak boleh kita buat lagi ya, dalam setengah-setengah perkara lah, ada yang kekal ya. Jadi itu dia, maknanya kita sebagai pemimpin perlu bersedia untuk kehidupan the new normal. Ini adalah the new normal, antara contoh yang dibuat di YTM ya, ketika berlakunya pandemik COVID-19 ya. Bagaimana kita mengadakan mesyuarat online, contohnya mesyuarat LPU khas ya. Ketika itu memang sama ada mesyuarat LPU atau mesyuarat pengurusan universiti memang kerap mengadakan mesyuarat ya. Dan semua dilaksanakan secara online ya, sebab apabila berlaku peraturan ataupun arahan, kita perlu selaraskan satu universiti. Dan seperti biasa, kalau tuan-tuan melihat kepada UiTM adalah universiti yang besar ya, kita banyak ramai pelajar, ramai staf. Jadi keperluan untuk kita berada ataupun sebagai pemimpin untuk tangkas ya, dalam menghadapi new normal ini adalah sesuatu perkara yang penting buat UiTM ya. Dan kita keluarkan juga ya infografik ya. Contoh di sini adalah macam panduan ya, bekerja dari rumah, BDR ya. Kita buat juga ya, orang kata perkeliling yang step by step. Tapi dalam tempoh COVID ini dan menghadapi ya, orang kata emosi staf dan pelajar, so kebanyakan daripada komunikasi kami adalah secara infografik ya. Jadi kita buatlah semua infografik sebagai memudahkan pemahaman ya. Dan tengok tentang jarak sosial, dan ketika itu kita tengok ya berapa yang online. Semua kita tengok ni masa new normal berkenaan ya. Okey, next. So next adalah inilah dia, tunjang kepada kepimpinan negara ya. So apabila kita melihat kepada kebiasaan baru ya, kepimpinan akan datang, ini dia tunjang negara iaitu Kabinet Malaysia 2020 ya, yang diketuai oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin ya, selaku Perdana Menteri ya. Ini sebagai orang kata untuk melihat kepimpinan yang ada di Malaysia ya. Okey, seterusnya di peringkat universiti awam. Ini dia ya. Siapa-siapa yang tak kenal ya. Ini dia kepimpinan barisan kepimpinan pendaftar universiti awam ya. Tu lihat gambar Datuk Haizwan ya, handsome di tengah-tengah itu sebagai pengurusi kepada jawatan kuasa pendaftar universiti awam ya. Saya harap mereka bersama dengan kita lah pada hari ini ya untuk mendengar ya. Saya mungkin suara saya lah pada hari ini ya bersama-sama mereka. Okey, ini jawatan kuasa pendaftar universiti awam ya. Okey, terima kasihlah kepada semua yang memberi sokongan kepada saya ya. Okey ni. Okey, dalam kita melihat kepada kepimpinan, aspek utama yang kita melihat ialah jurang generasi. Iaitu apakah generasi yang ada ya di dalam sesuatu organisasi ya. Yang basically kita lihat kepada baby boomers, Gen X dan the millennials ya. So mereka yang dianggap sebagai baby boomers, mereka yang lahir sebelum tahun 1963 ya, termasuk saya sendirilah ya. Dan itu apa dia punya pros and cons dia dalam setiap jurang generasi ini. Ya, kemudian kita lihat kepada kewujudan Gen X ya, yang tempoh kelahiran mereka adalah pada 1963 hingga 1980. Dan millennials ya, mereka yang lahir selepas 1980 ya. Dan di UiTM sebagai universiti yang besar ya, kita melihat jurang generasi yang ada ya, berapa percentage ya. So daripada yang ini kita akan melihat baby boomers tu tinggal 7% je ya.
Dan mereka ini lama kelamaan akan keluar daripada orang kata institusi UiTM itu ya. Dan seterusnya ada 35% Gen X yang ramai mendominasikan generasi di UiTM ialah millennials ya. 57% daripada Gen Y dan seterusnya 1%. Maknanya 58% ya, more than half itu ialah mereka yang muda-muda belaka. Ya, itu yang mereka yang teknologi savvy ya. Dia orang tu lebih kepada orang kata very enthusiastic ya untuk berhadapan dengan orang kata the next kepimpinan ya. Okey ni. Okey. Ini secara orang kata informasi tambahan ya, tambahan maklumat ya. Sebenarnya apabila kita melihat baby boomers dan millennials ni, kita dah melihat bahawa baby boomers sebenarnya mereka tidak ketinggalan dari segi teknologi ya. Daripada artikel-artikel yang ada kita dapat melihat bahawa baby boomers ni mereka telah menyertai teknologi digital mulai tahun 2020 ya, 2012 ya, dengan penggunaan telefon pintar, tablet dan mereka menggunakan juga media sosial ya. Dan apabila berlakunya IR 4.0 dan sebagainya dengan IoT dan sebagainya, cloud computing, itu adanya jurang teknologi di mana baby boomers yang ini dia kurang sikit ya, termasuk saya ya. Jadi baby boomers ni dia lebih fokus kepada teknologi yang sedia mudah capai. Ya, sedia mudah capai. Itu dia punya, ini sedikit tambahan ya tentang perbezaan baby boomers dan millennials ya. Ini. Okey. Dan kita tengok juga perlakuan ya baby boomers ya, apa yang ada pada baby boomers dan millennials ya. Dan oleh kerana baby boomers ni mereka suka kepada cara kerja yang orang kata jumpa dan bekerja secara pasukan dan sebagainya. Kebanyakan baby boomers tak suka ya bekerja dari rumah. Jadi mereka suka face to face ya. Jadi ini yang membuatkan kita berbeza ya. Dan kalau di UiTM semasa COVID-19 berlaku, kita membuat sedikit ya, ada beberapa bahagian yang membuat penyelidikan ya ataupun survey kepada staf kita dan mendapati kebanyakan mereka millennials suka kepada bekerja dari rumah ya. Itu berlakunya orang kata bukan perbezaan ya, bukan percanggahan tapi perbezaan ya dari segi sikap kita, saya sendiri sebagai boomers dengan millennials, sebab kita suka lagi orang kata face to face ya, dan kita dapat berbincang direct ya. Dan kalau kita tengokkan baby boomers ni bila kita tengok apa sebab mereka suka bekerja dari rumah, sebab mereka lihat kepada work life balance ni ya. Mereka suka kata bekerja kepada organisasi, at the same time mereka bekerja ataupun mereka bersama dengan keluarga. Itu berlakunya ada perbezaan antara baby boomers dan millennials ya. Okey. Untuk yang ini pastinya baby boomers macam mana pun kepimpinan yang terdiri daripada baby boomers ni mereka kena mengikut peredaran semasa ya. So baby boomers ni akan pergi ke online. Dan mereka pun memang pun sedia ada ya. Macam saya sendiri menggunakan smartphone ya, tablet ya, apa juga teknologi hari ini menggunakan Cisco Webex ya untuk berinteraksi atau berkomunikasi ya. So berbagai cara kita gunakan Skype, FaceTime, Zoom dan sebagainya. Untuk apa yang lebih perlu ialah to being connected with each other. Ya, kita masih perlu untuk stay in touch ya dan bersosial. Jadi nak tak nak baby boomers ni memang akan menggunakan perkhidmatan teknologi ini ya. Dan kalau kita ya berada di rumah BDR ketika itu masa PKP kita tak boleh keluar tu, kita akan lihat ya baby boomers dan millennials ni akan bersama berlumba-lumba ya untuk mendapatkan perkhidmatan secara online ya, pembelian barang ya. Kemudian macam-macam lah cara untuk mereka terus menggunakan online ya. Jadi ini antara yang apa ya, yang buat bagaimana perubahan the new normal itu berlaku ya. Okey next. So kita pergi kepada isu dan cabaran ya. Isu dan cabaran ini antara isu dan cabaran kepimpinan ya. Pertama ialah kemahiran teknologi dan adaptasi pada teknologi ya.
kita sesungguhnya dalam keadaan ini perlu ya bergantung kepada alat teknologi ya untuk proses-proses seperti yang diumumkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin ya untuk proses pendigitalan masyarakat ya. Jadi kita ke arah mesyuarat ya, Google Meet, Skype, Webex dan sebagainya. Dan laporan dokumen rujukan sekarang ni memang banyak kita gunakan ya. Seperti macam di UiTM pengalaman saya sekarang ni mesyuarat kita gunakan dah Google Doc, Google Link untuk mendapatkan semua maklumat. Ya, survey semua Google ya, selain daripada email ya. Dan di sini kepimpinan baby boomers kebanyakannya mendapat kemahiran ni melalui pengalaman experiential learning ya. Maknanya dia belajar melalui pengalaman. Ya, apa yang berlaku ya, itu memang orang kata saya sendiri mengalami ya. Bila dah PKP duduk di rumah nak tak nak kita belajar teknologi ni melalui pengalaman ya. Dan of course lah ya, saya ketika itu anak-anak ada. Jadi mereka ni millennials ni membantu kepada menguasai kemahiran itu. Okay, the next cabaran ialah kita perlukan transformasi pengurusan sumber manusia. Ya, apabila pandemik COVID-19 ni berlaku dan melihat kepada BDR dan sebagainya ya, kita perlu mengadakan transformasi pengurusan sumber manusia dengan pembaharuan dari aspek proses kerja ya, cara penyampaian perkhidmatan agar ini berterusan dan dia melibatkan kualiti ya, dan di sebalik itu reputasi. Ya, bagaimana kita boleh menyampaikan perkhidmatan dalam keadaan keperluan yang lebih tangkas kepada klien kita ya. Okey. So ketika transformasi itu juga melibatkan pencapaian KPI ya dalam jangka masa pendek dan panjang dan juga melibatkan sahsiah dan integriti. Dan integriti ni kalau keadaan sekarang ni amat penting ya. Kalau BDR tu dilaksanakan, integriti tu perlu dijaga sebab bagaimana mereka dapat dikawal atau dipantau ketika bekerja di rumah. Dan of course kita melihat seterusnya adalah kompetensi terutama mereka yang pegawai berprestasi tinggi ya. Jadi semuanya perlu dilihat agar kita ni sentiasa kekal relevan ya dan berperanan ya sebagai pemimpin terutama dalam keadaan kecemasan ya. Cabaran seterusnya ya. Okay, next. Ialah konflik dan ketegangan ya. Jadi sebagai pemimpin ni bila sesuatu yang berlaku tu berbeza daripada keadaan biasa ya, kita memang akan berlaku konflik dan ketegangan sekiranya kita tidak bersedia ya. Daripada sini yang kita tengok daripada Rajah ini ya, katalah emosi akan berlaku daripada pemahaman kita terhadap sesuatu persekitaran ya. Apabila berlakunya perubahan naluri kita, nilai kita, pengalaman, pegangan hidup, kepercayaan dan apa yang kita hadapi ya, trauma. Segala ini membentuk emosi yang ada pada diri kita. Daripada emosi inilah berlakunya interpretasi, persepsi dan tindakan. Bagaimana kita mengatasinya. Jadi itu adalah cabaran kepada kepimpinan kita ya. Okey, next. Okey. Cabaran keempat ialah kesediaan minda dan emosi dan tingkah laku. Ya. Ini juga penting untuk dilihat oleh pemimpin ya. Kerana ketika itu ya, apabila PKP berlaku, ya, selain daripada staf, pelajar juga ya menghadapi emosi yang kurang stabil ya. Kan Defenders adalah Kuala Lumpur ya pada harian Metro 24 April 2020 ya. Jadi ramai yang merasa cemas, sedih, takut dan tertekan ya semasa PKP. Kemudian JAKIM pula pada 24 April menyatakan mereka menerima 700 panggilan. Ya, banyak masalah tentang keluarga dan kemasyarakatan. Jadi emosi ini penting ya. Penting sebagai pemimpin untuk kita melihat ya agar tidak berlaku kata kepincangan dalam penyampaian perkhidmatan kita ya. Okey next. Okey, seterusnya ialah bagaimana kita sebagai pemimpin ya kita nak cope ya. Coping the strategy. Apa strategi macam mana kita nak bertindak ya mengatasi ataupun menghadapi sesuatu masalah ya. Dari sini di sini ketahanan jiwa atau ketahanan diri amat penting di kalangan pemimpin ya. Itu adalah satu cabaran ya kepada pemimpin sebab kita tak tahu apa yang berlaku di luar sana ya. Apabila kita nak menghadapi tekanan ya sama ada dalaman atau luaran. Dan itu yang keperluannya peranan ketua jabatan untuk bertanya kepada mereka, staf di bawah selian kita untuk bertanya khabar
memastikan keadaan mereka dan keadaan baik atau tidak, dan kemudian bagaimana kita sebagai ketua jabatan mampu untuk menangani masalah yang wujud ketika itu ya. Okay. Cabaran seterusnya ialah perbezaan nilai. Berlaku juga perbezaan nilai di sini sebab kita melihat kepada bagaimana reaksi kepada warga, kepada arahan, ya, kepada peraturan, ya. Kita melihat bagaimana nilai mereka, ya, atau tanggapan mereka, melihat kepada kesungguhan, keikhlasan, ya, kewibawaan dan integriti mereka, ya. Dan ini semua berbeza antara satu sama lain, dan di situ kita perlu membentuk kerangka pengurusan bakat, ya, yang melihat kepada peranan individu, ya, peranan penyelia atau pemimpin sebagai leading role, dan yang penting ialah peranan strategik kepimpinan itu. Ya, ini cabaran kita lah sebagai pemimpin. Ya. Okay, next. Ibrah atau pengajarannya. Okay, next. Okay. Sesungguhnya sebagai pemimpin, daripada satu kejadian yang berlaku, dia ada ataupun daripada cabaran kepimpinan ketika itu, adanya ibrah atau pengajaran, ya. Contohnya, ya, kalau sekarang ni contoh, ya, saya ambil peluang ini, ya, dalam keadaan sekarang ni daripada COVID-19, pengajaran daripadanya atau ibrahnya ialah di UiTM sekarang dah keluar daripada semalam dan hari ini, ya, di media sosial tentang cadangan UiTM untuk mengadakan anugerah secara janji temu. Dan apabila kita melihat kepada satu perubahan yang baru dilakukan oleh UiTM dengan memandangkan kepada 4K ni, ya, keselamatan, kesihatan, kebajikan dan keselesaan, banyak orang kata ulasan-ulasan atau komen yang kita nak balik kepada konvensional. Jadi kita nak tak nak kita perlu ada pengajaran daripada sesuatu tu ataupun apa yang terjadi supaya 4K ni kita boleh orang kata pertahankan, ya. Jadi ibrah yang pengajaran daripada kita menjurus kepada COVID-19 ini ialah keperluan kita untuk meraihkan teknologi. Ya. Jadi sebagai pemimpin dengan kepimpinannya, teknologi amat penting, termasuklah teknologi digital. Ya. Kita perlu, ya, mengambil pengajaran untuk mengubah ataupun meningkatkan tahap kemahiran kita dalam teknologi. Ya. Terusnya ialah keterbukaan minda atau kumpulan berubah. Kita dah tak daripada dulu lagi kita memang sentiasa sebagai pemimpin tu kena buka minda, kena berubah, tapi kadang-kadang kita merasakan agak lambat, ya. Tapi apabila kita berlaku krisis begini, kita kena buka minda kita, ya. Kita perlu ke arah growth mindset tu dengan cepat, ya, tangkas, ya. Jadi itu ibrah atau pengajaran daripada COVID-19 ini memerlukan kita untuk bertindak tangkas, ya. Saya harapkan ini budaya ini akan berkekalan, ya, sehingga sekarang, ya, walaupun tak ada COVID ataupun COVID akan berkurangan, ya. But ini adalah ibrah, ya, kita tidak mahu kata balik kepada keadaan krisis oleh kerana sikap kita ataupun minda kita, ya. Dan daripada pengajaran yang ada daripada COVID-19 ialah kesediaan kita untuk menyediakan kemudahan dan kelengkapan staf. Itu adalah ibrah atau pengajaran yang penting sebab bila kita tengok, bila kita orang kata secara terpaksanya untuk bekerja dari rumah, kita dapat keluhan-keluhan, ya, bahawa kemudahan tak cukup, ya. Mereka tidak ada komputer untuk menjalankan tugas. Ya, jadi perkara-perkara ini sebagai pemimpin memberi pengajaran bahawa apa kesediaan kita apabila berlaku sesuatu kecemasan, ya, ataupun satu perubahan. Jadi penyediaan kemudahan dan kelengkapan staf itu amat penting, ya, untuk terus memberikan prestasi, ya. Dan seterusnya elemen pembuatan keputusan. Yang di sini pun apa dia? Ya, pembuatan keputusan itu agak penting, ya, untuk kita buat sesuatu berdasarkan kes-kes atau situasi. Jadi kita perlu untuk betul-betul membuat keputusan dengan tepat dan berkesan. Kalau salah kita buat tindakan, itu yang kata kepimpinan kita akan nampaklah implikasi yang agak kurang baik lah, ya. Jadi pembuatan keputusan sangat penting, ya, dalam keadaan situasi yang tidak menentu ini, ya. Dan seterusnya ialah melihat kepada data, ya. Bagaimana data analitik itu amat diperlukan sekarang ini, ya. Kalau melihat kepada UiTM dengan ramai student dan pelajar, data analitik, ya, amat diperlukan, ya. Kepakaran ini amat diperlukan untuk kita, ya, menganalisa apa jua orang kata keperluan kepada penambahbaikan, ya. Kita lihat apa sebab dia.
Jadi itu yang boleh kita orang kata bentangkan pada pengurusan untuk cadangan penambahbaikan ya. And of course competency staff. Dan ini penting ya kita tingkatkan sebab dengan hal-hal tuju baru, dengan perubahan baru mengikut persekitaran, competency staff juga perlu dipertingkatkan dan dimantapkan. Ya, selari dengan keperluan organisasi berkenaan. Dan akhir sekali pengajarannya ialah pembentukan pasukan kerja yang mantap. Okey, pemimpin ya, sebagai pemimpin kita tidak akan berjaya sebagai pemimpin kalau tidak ada mereka yang menyokong. Kalau tidak ada pasukan kerja yang dapat membantu kita mengerjakan sesuatu tugas ataupun arahan ya. Kejayaan seorang pemimpin atau kecemerlangan mereka bergantung kepada pasukan kerja yang bekerja di belakangnya. Contohnya hari inilah ya, kalau nak buat Cisco Webex ni, kalau saya seorang memang tak akan berlaku. Jadi saya perlu pasukan kerja yang mantap ya, yang mengatasi apabila ada satu-satu masalah mereka yang menguruskan di belakang. Jadi sebagai pemimpin, ini kita perlu ya, pengajaran ialah kita perlu ada pasukan kerja yang mantap. Okey, next. So kita pergi kepada tajuk kita ya, perubahan landscape kepimpinan ya. Sesungguhnya kalau BUCA tu kita lihat ataupun kita hayati ya, yang keadaan tidak menentu ya, kompleksiti dan sebagainya, ia memerlukan pemimpin yang perlu berubah ya. Kerana sesuatu yang di luar jangkaan itu kalau kita tidak bersedia, dia akan orang kata menyebabkan kepimpinan itu akan dipandang ataupun lemah dan boleh robohnya satu kepimpinan itu. Jadi mengapa kita perlu perubahan ya? Yang ini saya dapat ya daripada maklumat ya, daripada mereka yang bagi saya tentang mengapa perubahan itu berlaku, kerana ada cabaran-cabaran utama kepimpinan ya. Ini adalah hasil penyelidikan yang dibuat oleh Center for Creative Leadership ya, yang melibatkan 765 pemimpin eksekutif dan pertengahan ya, di organisasi di China, Hong Kong, Mesir, India, UK, USA dan Spanyol ya. Dia berbagai-bagai budaya, ada timur, barat ya dan sebagainya ya. Tetapi 6 cabaran utama ni adalah yang memang dihasilkan daripada yang dikemukakan oleh hasil penyelidikan ni untuk kepimpinan dunia melihat ya, perubahan tu perlu berlaku ya. Kenapa ini cabaran dia? Ialah pertama ialah keperluan untuk mengasah atau meningkatkan kecekapan. Ya? Contoh yang dimaklumkan dalam hasil kajian ini ialah kita perlu melihat kecekapan dari segi pengurusan masa. Ya? Memberi keutamaan, ya, given what is the priority. Pemikiran strategik, ya, pembuat keputusan, tangkas dan cepat. Ini cabaran kita. Ya? That's why kita kena berubah sebab ini cabaran utama kita. Ya? Yang kedua ialah memberi inspirasi atau memotivasi orang lain. Ya, kita perlu sebagai pemimpin memberi inspirasi ya. Kalau tidak mereka akan merasa down ya. Jadi inspirasi ini akan membolehkan mereka ni berpuas hati dengan kerja-kerja atau mereka boleh ya berupaya untuk bekerja dengan lebih berkesan. Dan seterusnya adalah membangunkan warga kerja melalui mentoring dan coaching ya. Ini perlu ya, sekarang kita perlu memberi mentoring dan coaching ini untuk memberi hala tuju mereka ni. Ya, kalau kita sebagai pemimpin, mereka yang di bawah, mereka jelas dengan apakah hal tuju mereka. Jadi peranan kita sebagai pemimpin untuk bagi mentoring dan coaching ini ya. Dan sebagai pemimpin ya, cabaran seterusnya ialah mengetuai pasukan itu sendiri ya. Bagaimana kita boleh menguruskan pasukan ya. Dan bagaimana kita boleh memupuk perasaan bangga pada mereka, pasukan kita ni ya. Dan kita mesti ya sebagai pemimpin memberi sokongan. Dan apakah kompetensi kita apabila kita sebagai pemimpin ini mengambil alih pasukan baru? Ini adalah cabaran kepada pemimpin ya. Jadi pemimpin perlu berubah sebab ini dia antara faktor-faktor ya. Dan faktor seterusnya ialah apabila kita ada perubahan, ada panduan baru ya, ada perubahan berlaku, apakah panduan dia? Ya. Jadi kita ni juga sebagai pemimpin perlu tahu cara bagaimana kita nak bagi pemahaman pada warga kita dalam kita melaksanakan perubahan. Ya, bagaimana kita nak mengetuai perubahan berkenaan, bagaimana kita nak mengatasi rintangan atau tantangan dan yang penting ini ya risiko. Risiko penting. So, setiap organisasi perlu melihat pada risiko ya, dan kepimpinan perlu lihat sebab kegagalan kita
mengenal pasti risiko akan menyebabkan kita tak tahu ya apakah faktor-faktor akan menyebabkan organisasi kita menjadi lemah. Dan seterusnya yang keenam ialah ini dia penting juga ya, mengurus pemegang taruh. Siapa juga pemegang taruh perlu dijaga ya. Jadi kita perlu jaga sebagai pemimpin dari aspek hubungan, politik, image ya. Termasuklah kita mendapatkan sokongan atau buy-in ya daripada pemegang taruh ya. Okey, next. Ini dia kita masuk kepada perubahan landscape kepimpinan ya. Kita melihat perbezaan daripada konvensional yang sedia ada kepada kebiasaan baru ya. Jadi inilah yang amat penting ya untuk ibrah ataupun pengajaran daripada COVID-19 ini adalah perubahan-perubahan yang dilakukan, yang perlu ya dilakukan atau wajib dilakukan oleh kepimpinan ya. Corak bagaimanakah kaedah kepimpinan mereka ya. Pertama, ini antara contoh ya, mungkin lebih daripada itu yang boleh tuan-puan ya memberikan cadangan dan sebagainya ya. Okey, pertama ialah tentang pemantauan prestasi ya. Kita tengok daripada konvensional ya. Kalau prestasi ya, laporan-laporan kita selalunya bentang dari aspek fizikal ya. Kita nak orang semua dengar ya. Dan kita melaporkan ya. Walaupun kita ada sistem pemantauan, tapi apabila kita melaporkan, kita akan minta mereka datang mendengar ya. Tapi dalam kebiasaan baru ya, contohnya di UiTM sendiri ya, kami ada pembentangan ya dalam pelan perancangan strategi kami. Jadi berlakunya secara online atas talian. Ya, jadi pelaporan perlu adanya pemantauan dari aspek macam melihat kepada dashboard. Seterusnya bagaimana prestasi penilaian atau pemantauan itu dapat kita nilai semula ya berdasarkan cara-cara baru. Jadi itu adalah kebiasaan baru yang perlu kita sebagai pemimpin untuk dititik beratkan ya. Yang kedua ialah budaya kerja atau set kemahiran baru ya. Okey, biasanya kita buat desktop ya, di desktop, di pejabat, okey, kemudian arahan secara digital, surat menyurat masuk dalam tray in tray out kita ya. Kemudian kita tengok email. Email ni masih daripada dulu lah ya, konvensional ni. Tapi apabila kita apabila terjadi the new normal ini dan staff mula bekerja dari rumah, kita perlu lihat bagaimana kita nak menyediakan budaya baru atau set kemahiran baru itu. Ya, antara contohnya dia compulsory pada saya ya, untuk mereka yang bekerja di rumah untuk menyediakan log kerja harian. Kalau tidak kita tak boleh mantau ya apa yang mereka hasilkan ya. Kemudian respon time pula ya, kita perlu tahu ya kalau mereka dah bekerja di rumah bagaimana kita nak mendapatkan maklum balas yang cepat. Ya, jadi kita melihat kepada ketangkasan atau agile ya, dalam budaya kerja yang baru kita ya. Dan kemudian di UiTM ni kita e-mesyuarat. E-mesyuarat ni bermakna bahawa kita ada satu sistem di mana semua maklumat dah ada dalam komputer. Jadi kita mengambil ni, kita tengok daripada situ, semua kertas kerja akan ada dalam agenda berkenaan. Jadi kita tidak perlu lagi orang kata ada hard copy atas meja kita dan sebagainya. Jadi semua kita akan menggunakan cara yang baru, menggunakan iPad dan sebagainya ya. Dan seperti yang saya maklumkan tadi, kebanyakan ni menggunakan Google Docs ya, untuk mendapatkan keputusan. Ya, semua dah ada dalam tu. Jadi ini kemahiran atau budaya baru ya yang perlu ada ya, yang kita sebagai pemimpin, ini antara perubahan yang perlu ada. Okay, next. Okey, ini adalah kaedah dan kemahiran komunikasi. Ini juga memerlukan perubahan ya. Dulu kita terhad kepada telefon, email, WhatsApp ya. Dan saya ya selaku ada institusi pejabat memerlukan bantuan institusi pejabat dalam kebanyakan hal. Tapi apabila kita pergi ke the new normal ya, hasil label COVID-19 ini, kita dah lebih menggunakan Google Meet, ya, Webex, Zoom, Skype ya. Komunikasi secara virtual dan digital ya. Jadi di sini kadang-kadang kita terus berhubungan, kita dah tak perlu orang kata bantuan daripada si pejabat ya, kecuali bagi perkara-perkara yang tertentu ya. Dan kebanyakan kita sebagai pemimpin dah terus ya boleh jawab, boleh balas dan sebagainya. Itu adalah kebiasaan baru ya, di mana di peringkat apa pun yang berlaku pada kita ya. Dan seterusnya kalau kita tengok ya, dalam komunikasi ini sekarang ni kita banyak dalam media sosial menggunakan FB, Twitter ya, video, YouTube ya, di mana sesuatu
arahan ataupun sesuatu pemakluman yang kita perlu beritahu kepada pelanggan kita, ada yang telah rakamkan ya, dan di-upload kepada rakamkan dalam video dan di-upload pada YouTube ya. Macam mana kita nak menyampaikan kepada pelajar tentang arahan untuk kembali semula ke kampus ya. Semua telah di-upload sekarang ni. So, video menjadi salah satu daripada mekanisme atau kaedah komunikasi ya, dalam cara baru ni untuk menyampaikan maklumat ni ya. Okey, seterusnya adalah kelengkapan teknologi ya, yang seperti saya maklumkan sebelum ini ya, bahawa perlu ya kita menguasai semua kemahiran teknologi yang ada ya. So penggunaan komputer riba, headphone, Google Drive, cloud computing itu semua perlu menjadi kebiasaan baru kepada kita. So sebagai pemimpin perubahan perlu berlaku ya. Dan perubahan gaya kepimpinan juga perlu berubah ya. Dan kalau dulu ya macam bibi suka bersemuka hadir ya, berinteraksi secara fizikal, dan ada di antara pemimpin kita yang silo ya, bekerja secara sendiri ya. Tapi no more dalam kebiasaan baru ya. So kita berubah kepada macam mana masyarakat maya, email, WhatsApp, Telegram, ya, mentoring dan coaching ya. Ni antara elemen baru ya, kebiasaan baru adalah kolaborasi dan sinergi. Ya, bagaimana kita nak sinergize sekarang ya, kita tidak boleh in silo lagi. Kita sinergize antara kita, orang kata dalam dalaman organisasi kita, dan kita sinergize dengan yang lain, industri awam lain, industri dan sebagainya. Ini adalah kebiasaan baru yang perlu kita pertahankan ya, dan melihat kepada gaya kepimpinan e-kepimpinan ya, yang menggunakan elektronik, internet dan dunia digital yang kebanyakannya bersifat virtual. Ini perubahan landscape baru. Dan seterusnya perubahan yang berlaku ialah waktu bekerja ya. Konvensional kita biasa dengan clock in clock out ya. So kebiasaan baru ni memang kita perlu bersedia sebagai pemimpin untuk 24/7 bekerja. Ya, pengalaman saya semasa COVID-19, grup-grup saya, tim saya dia pejabat pendaftar, memang kita dah tak ada masa untuk orang kata melihat kepada waktu bekerja. Kami boleh bekerja selepas office hour ya. Dalam waktu pejabat tu okey. Tapi dalam office hour sama ada malam, siang ya, Sabtu, Ahad, semua adalah kita utilize sepenuhnya ya. 24/7 itu menjadi satu kebiasaan baru ya, sebab kalau kita melihat ya pengalaman kita, arahan kementerian dia datang ya pukul 10 malam, pukul 9 malam dan sebagainya. Dan kita perlu respon kepada arahan berkenaan untuk diaplikasikan di universiti kita. Jadi 24/7 itu adalah kebiasaan baru sekarang ni ya. So mereka yang tidak boleh ikut ni dia dah tidak relevan dah. Because dengan ketangkasan maklumat yang diperlukan memang memerlukan kita 24/7 ini ya. Okey, dan juga kebiasaan baru BDR ya, bekerja di rumah ya. Dan kerajaan sekarang ya ada mengenalkan inisiatif e-kerajaan, iaitu sistem kerajaan elektronik ya, yang menggantikan manual, kemudian file ya, pengurusan file dan bersemuka atau secara digital. So kebiasaan baru sekarang ni adalah melihat kepada selaras dengan e-kerajaan ini adalah digitalisasi ya, perkhidmatan talian dan penggunaan teknologi terkini ya, AI ya, artificial intelligence ya, cloud computing, IoT dan sebagainya. Dan keperluan kita sebagai pemimpin kan ada iPad, tablet dan sebagainya. Sebab ini ya untuk kita menyokong kepada inisiatif kerajaan ini ya, kerajaan ini. Dan seterusnya perubahan yang perlu kita lihat atau perlu berlaku ialah bina kepercayaan atau integriti ya. Dalam keadaan konvensional ya, pemantauan kita biasa ya, kita berhubung dengan staf, kita jumpa dengan mereka dan sebagainya, dan kita boleh orang kata dalam face to face kita boleh terus bagi tahu apakah perkara-perkara yang perlu mereka tambah baik dan sebagainya. Tapi dalam kebiasaan baru ni bagaimana kita nak meningkatkan kepercayaan ya? Sebab apabila kata contoh ya, bila mereka bekerja dari rumah ya, bagaimana kita nak betul-betul menentukan bahawa mereka ni memang menghasilkan KPI yang kita beri ya. Jadi itu perlunya bagaimana kita nak mantau dengan meningkatkan kepercayaan ya. Di samping itu empathy ya. Empathy itu juga dalam kebiasaan baru kena tengok ya, sebab apabila mereka kerja di rumah dan kita sebagai pemimpin banyak masalah ya. Kalau mereka yang berkeluarga, anak kacau dan sebagainya. Kalau kita lihat masa itu kalau kita ada masyarakat online ya,
Kita akan tengok anak-anak di belakang staff kita dalam video dan sebagainya. Ya. Jadi perasaan empati kita perlu ada. Terusnya flexibility. Dan kita perlu juga faham dengan work-life balance yang ada di kalangan mereka ini. Ya, dan kita apa yang penting ialah kita perlu menyediakan atau menentukan bahawa hasil kerja mereka adalah optimum. Ya, dengan penyediaan kita yang minimum. Ya. Dan of course ya, kebiasaan baru ini akan melihat kepada banyaknya penurunan kuasa yang perlu kita beri kepada staf-staf kita apabila mereka diberi teknologi-teknologi atau kelengkapan teknologi ini untuk mengerjakan ataupun melaksanakan tugas. Nah, ini kebiasaan baru yang kita kena berubah atau perlu kita lihat ya. Jadi, okey, ini saya ambil ya peneguhan perubahan kepimpinan. Ya, perubahan kepimpinan tu memang kita perlu mantapkan ya. Ya, di mana dalam aspek peneguhan ni ya, sebagai pemimpin kita perlu mempunyai hubungan yang ikhlas ya. Ikhlas ya. Kita perlu meyakinkan pekerja kita bahawa mereka tidak dilupakan atau ketinggalan. Dan sifat empati kita menentukan kejayaan kepimpinan kita dalam krisis. Okey. Kita juga perlu ya sebagai pemimpin mengambil tindakan yang cepat ya. Kita perlu bina ya, atau memperkukuhkan kepercayaan pekerja. Kita bina pengukuhan atau kepercayaan pelanggan dan pemegang taruh. Ini kita perlu ambil betul-betul perhatian yang serius ya. Dan tindakan kita perlu cepat. Ya. Okey. So hasil daripada sesuatu perkara di luar jangka, contohnya sekarang ni COVID-19, kita sebagai pemimpin perlu mencari bakat yang terbaik. Ya, kita perlu cari pakar ya, dalam mengatasi sesuatu masalah atau bertindak balas daripada sesuatu perkara yang berlaku. Jadi kesediaan kita sekarang, kita perlu sebagai pemimpin untuk melihat perkara ini. So, bagaimanakah plan penggantian itu boleh berlaku, bagaimanakah latihan itu boleh dilaksanakan untuk kita dapat bakat yang terbaik kepada organisasi kita. Ya. Dan kemudian pemimpin membimbing, ya, mendorong, menyokong, memberi inspirasi dan mengatasi segala halangan. Jadi pemimpin, ya, ketua yang mengetuai satu pasukan, kita perlu bersama-sama dengan mereka. Jadi ini adalah satu orang kata satu perkara yang perlu kita bagi perhatian serius ya kepada warga di bawah penyediaan kita ya. Kita sebagai pemimpin perlu bersama-sama merasai, mengalami dan kita sama-sama belajar dari pengalaman untuk ke arah penambahbaikan ya. Jadi tuan-puan perlu melihat sini ya, kebiasaan baru yang kita perlu sekarang beri orang kata perhatian ataupun peneguhan ya. Dan pemimpin, ini yang penting juga sebab kita diperlukan untuk berkomunikasi dengan semua pihak ya. Okey, yang ini yang kita memerlukan berbagai kaedah atau cara ya bagaimana kita nak bekerjasama, bagaimana kita nak berkolaborasi ya. Kemudian kita membina sokongan emosi ya sebab kita memerlukan cara untuk pengurusan tekanan dan akhirnya menjadi role model yang terbaik kepada yang kita pimpin. Ya, itu penting ya komunikasi ini sebab kalau kita lack this communication itu yang akan menyebabkan kadang-kadang pemimpin itu akan tergugat ya sebab ini adalah cara baru ya yang kita sama-sama perlu dengan yang dipimpin mengatasi apa jua ya masalah-masalah ya yang ada yang kita hadapi di organisasi ya. Okey, itu peneguhan perubahan pemimpin. Okey, saya hampir habis ya kepada the next one ialah what's next ya. Jadi dah ada ya, saya dah membentangkan tentang apa dia ibrah dan sebagainya, kemudian jurang jonasi, kemudian keperluan kepada perubahan yang perlu dilakukan oleh pemimpin. So what's next? Ya, yang itu pun kita perlu tekankan ya. Okey, what's next ya. Kita melihat kepada Perkeliling Kemajuan Pentadbiran Awam ya bilangan 6 tahun 1991 ya telah ada ya panduan peningkatan produktiviti dalam perkhidmatan awam. So ketika itu dimaklumkan tentang hubung kait antara input, kemudian proses pengurusan atau transformasi dan lihat kepada output dia. Itu keluaran dan perkhidmatan kita daripada input, tenaga manusia, teknologi ya dan sebagainya kepada output dia dari segi aspek keluaran dan perkhidmatan. So sekarang daripada panduan yang sama ya, kita perlu lihat pada faktor-faktor yang mempengaruhi produktiviti.
Dan pada saya ketika ini ialah yang penting ialah bahan-bahan ya, atau sumber-sumber yang perlu ada ya untuk kita menentukan bahawa produktiviti adalah tinggi ya. Kemudian teknologi itu memang ya dalam keadaan sekarang ni memang memerlukan satu elemen teknologi ni penting ya untuk kita membuatkan hasil kerja kita lebih cepat, murah dan kemudian berkualiti ya. Dan seterusnya akan melihat kepada perubahan kepada sistem dan prosedur. Jadi memang di perkeliling ini perkara F teknologi 23 tu boleh kita tengok ya bahawa keperluan kita untuk melihat kepada elemen teknologi sebagai salah satu atau salah satu langkah ya untuk meningkatkan produktiviti ya. Okey, ini what's next? Itu yang kita kena tengok sebagai pemimpin. Okey. Okey, next. Jadi apabila kita ke arah perubahan ini, secara tak langsung kita perlu ada pemantapan dari segi kompetensi kita ya sebagai pentadbir universiti awam atau mana-mana juga pentadbir di organisasi kita ya. So yang penting di sini adalah penguasaan elemen 4C ya. 4C ialah critical thinking and problem solving. Kemudian communication, collaboration, dan creativity dan inovasi. Ya, innovation ya. So ini 4C ni perlu kita kuasai sekarang sebagai pentadbir universiti awam atau pentadbir lain, kerana kita merupakan barisan hadapan ya, frontliners kepada pentadbiran itu sendiri. So 4C ni kita kena acquire ya. Dan seterusnya bagaimana ya dalam keadaan buka tadi, bagaimana kita boleh menangani pelbagai kompleksiti dalam sistem. So, bagaimana kita nak mengurus teknologi, maklumat baru, dan kemudian at the same time kita perlu mematuhi audit, ya? Dan bagaimana kita nak menyediakan mekanisme peraturan yang diperlu ataupun yang diperlukan oleh berbagai pihak untuk patuh, ya? So itu bagaimana kita nak mengatur itu. Jadi kompetensi perlu ya. Dan seterusnya responsif kita ya kepada kumpulan masyarakat, pelajar, ibu bapa dan pihak berkepentingan. Ini memang perlu ya, kita perlu respon. Ya. Kita tak ada lagi masa untuk orang kata tak jawab dengan tangkas ya. Sebab sekarang ni memang dengan teknologi yang ada kita boleh memberi responsif yang cepat. Ya, jadi perubahan itu perlu ada dan kompetensi perlu ada ya supaya by end of the day kecemerlangan organisasi itu akan dapat dicapai ya. Dan seterusnya bagaimana pula kita nak menyediakan mekanisme kawalan yang berkesan. Ya, ini akan melibatkan audit, accountability dan kita ada petunjuk-petunjuk prestasi yang berbagai ya. Jadi ini akan menentukan sesuatu perkara itu dapat dikawal. Jadi kita perlu ada kompetensi untuk menyediakan mekanisme kawalan ini ya. Dan pemantapan nilai universiti ya. Di sini saya nak memaklumkan bahawa UiTM sendiri ya kita dah ada satu ya. Ataupun nilai-nilai yang kita perkenalkan ya, yang lebih orang kata telus ataupun lebih kita harapkan cepat impak dia, iaitu di UiTM ya, selaras dengan perancangan strategi 2025 ya ke arah globally renowned university ya. So kita memperkenalkan nilai excellent, sinergi dan integrity. Itu ada nilai kolektif warga UiTM. Untuk menjayakan ESI ini, ya, perlunya ada setiap mereka itu, individu itu sendiri diterapkan dengan nilai-nilai, ya, itu individu, IDAT, ya, iaitu I itu merujuk kepada ilmu, D disiplin, amanah, R rajin dan tanggungjawab. Itu sekarang yang kita budayakan, ya. Sebab by 2025 ya, dapat 2020 ni dengan nilai yang ini, ya, yang diterapkan kalangan warga UiTM ni, kita akan terus dapat mencapai. By 2025 we are renowned globally ya, akan dianggap sebagai universiti terkemuka dunia. Itu hasrat kami dan mohonlah doa ya daripada semua ya agar hasrat ataupun objektif UiTM itu berlaku ya. Dan yang penting sekali juga ialah penguasaan ilmu, knowledge economy ya. Sebab keperluan ini membantu kita untuk tidak salah dalam keputusan ya. Ilmu penting untuk penambahbaikan ya. Kita boleh dapat daripada research, boleh kita buat penulisan, kita boleh dapat daripada jurnal dan sebagainya untuk kita ya menjadi competence dalam sesuatu organisasi, terutama kepada terutama sebagai pentadbir universiti awam ya. Itu kita perlu ada ya.
Okey, saya kira dengan pemantapan kompetensi ini untuk melihat kepada perubahan pentadbir-pentadbir universiti, kita sama-samalah ya. Okay, next. Berdoa ya. Berdoa agar kita semua dalam dakapan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala hingga ke jannah. Ya, kita perlu kerap meminta-minta padanya dan sesungguhnya tiada daya dan upaya kita semua ya, sebab usaha-usaha kita ni akhirnya membawa bersama bekalan kita untuk kembali kepada Allah ya. So itu saja perkongsian syarahan saya pada pagi ini ya. Terima kasih yang pada yang sudi mendengar ya. So saya serahkan balik kepada Puan Zalora ya. Alhamdulillah, selesai pembentangan Puan Hajah Saadah. Baiklah, yang bahagia Datuk Datin Profesor dan puan-puan sekalian, saya buka sesi ini sekiranya ada yang ingin bertanyakan soalan ataupun memberikan pandangan. Silakan. Tuan-tuan dan puan-puan, juga saya telah sharekan link untuk rakan YouTube sekiranya ada yang terlepas daripada mula dan ingin menonton semula. Saya juga telah masukkan log di ruangan chat untuk bukti latihan perempuan sekiranya ada perlu latihan di universiti masing-masing. Ada nak masuk ruang chat? Apa-apa soalan untuk tuan-tuan dan puan-puan boleh type di ruangan chatting sebelum saya menamatkan. Okey apa? Okey, saya nak bacakan soalan di situ. Ada satu soalan daripada Puan Nur Zahira. Assalamualaikum Puan Saadah. Can you give tips on how to maintain a culture of integrity during the COVID-19 pandemic and how to bridge the gap of trust during recovery? Okay, this is about integrity. This is the element is very important. That's why in UiTM, our values is on ESI, integrity. That means it will be very important for the university to look at integrity. So sebab kita ada berbagai-bagai ni kumpulan, jadi saya akan teruskan dengan dalam berbahasa Malaysia. Okay, integrity ni soal hati. Soal hati. So, apa jua peraturan, ya, apa jua panduan, kalau hati itu tidak dapat, orang kata, you give your heart, you give your inner drive to go for integrity, ya. Kami di UiTM ada, kita ada buku kod nilai etika dan integriti warga. Tapi kan, at the same time kita masih ada lagi salah laku yang berlaku dan sebagainya, ya. Untuk menyediakan yang betul-betul apa di integriti, ya, terutama dalam tempoh COVID-19 lah ya. Kita menyatakan bahawa apabila mereka berada di rumah masing-masing, bekerja dari rumah ya, yang saya tekankan bahawa integriti adalah penting. Jadi bagaimana kita boleh melihat betul-betul mereka ni orang kata memberi penyampaian prestasi yang optimum. Suka ya, sebab at the same time kalau kita sebagai pemimpin, ya, kita nak melihat kepada orang bawah kita yang di luar sana, di rumah masing-masing, kadang-kadang ada mereka yang terpangkap jauh daripada pejabat kan. Jadi, untuk betul-betul kita nak melihat integriti itu secara telus, ya, agak sukar. Ya. Jadi, integriti itu perlu dibina oleh masing-masing. Ya, saya katakan integriti itu soal hati. Ya, hati kita yang menentukan, ya, menentukan bahawa this is what I'm supposed to do. This is I should have orang kata deliver sesuatu based on what is expected from the university or other organisation. Ya. Jadi itu adalah soal kita.
soal hati itu sendiri. Jadi apa yang boleh kita buat ialah kalau kami di UiTM untuk mengekalkan integriti itu, kita menyediakan, memang perlu mereka menyediakan logbook ataupun log harian mereka. Sebab itu yang kita akan tengok ya, dan it is very interesting ya, because this is the first time that we orang kata encounter with COVID-19 ya. So apabila mereka dah BDR selama 3 bulan, sebab saya nak tahu ya, betul ke dia ni optimum. It is very orang kata very interesting to know ya, bila kita minta apa yang mereka buat sepanjang BDR itu. Dan kita akan nampak lah ya, dia mengatakan dia baca novel ya sampai 3-4 hari. Jadi ada yang mengatakan mereka bersama keluarga, masak, makan dan minum. Yang ini kita sebagai pemimpin, apabila kita nak berubah kepada sesuatu baru untuk BDR direalisasikan, we have to really, orang kata, determine ya, apa benda yang dia perlu ada. Apa benda yang perlu kita buat ya. Dalam keadaan begini ya, semasa COVID-19 tu, saya tidak boleh, orang kata, memberi ataupun satu hukuman pada mereka, sebab kita pun kena faham that's where empathy is ya, because kita suruh mereka buat kerja, tapi di kalangan mereka ada yang tak ada komputer pun, tak ada handphone pun ya. Kalau ada handphone pun nun sana, tak ada akses internet. Jadi itu, tapi perkara-perkara ini yang sebagai pemimpin kita perlu lihat ya, dan to bring the gap ya. The gap akan datang ya. Okey, akan datang ni kita perlu tengok ya, apa yang kekurangan yang berlaku ketika itu semasa COVID-19. So we have to bring the gap, perlu dianalisa. That's why data-data yang ada ya, macam saya buat tu 3 bulan. Saya minta mereka bagi saya contoh ya. Contoh-contoh data 3 bulan apa mereka buat di rumah. Ya, jadi kita perlu tengok, analisa, dan saya dah minta HR tengok bagaimana. Kalau misalnya kita nak buat BDR, bagaimana kita nak go forward to close the gap ya, to close the gap of the problems that arise ya. Kita tengok okey, kalau tak ada kelengkapan bagaimana kita nak buat ya. Itu salah satunya daripada universiti yang kita melihat ialah kita menyediakan pinjaman komputer. So by now saya mengharapkan kumpulan-kumpulan ya, yang orang kata tidak ada komputer dan sebagainya, kita tidak ada alasan ya, boleh mohon pinjaman. Kita tak tahu apa yang bakal berlaku ya. Kalau kita nak kerajaan, memang kalau kita nak BDR, semua tu perlu dah ada dah. Kita dah perlu bersedia. So itu antara contoh untuk kita bring the gap ya, antara jurang kita COVID dan sekarang ni, dan looking forward ya. Okey, terima kasih. Ada soalan ni. Okay, terima kasih Puan Sada. Saya bacakan soalan seterusnya daripada Encik Fazli. Apakah cabaran paling mencabar sepanjang menjadi pendaftar UiTM? Okey, paling mencabar ya. Sebenarnya sebagai pendaftar UiTM ni semuanya mencabar ya. Sebab saya adalah pendaftar kepada hampir 18 staff. Adakah ajuan online? Yang melibatkan student hampir 150,000 student. Ya, jadi memang cabaran tu agak hebat ya. Dan apabila kita melihat kepada, saya lah sendiri melihat kepada rakan-rakan di universiti lain, kita melihat bahawa UiTM itu amat berbeza. Jadi cabaran utama sebagai pendaftar UiTM ialah kematangan, pengetahuan, kemahiran yang perlu ada ya, untuk mendepani semua masalah-masalah yang ada di berbangkit di universiti. Jadi acquiring the expertise ya, in human resource, ya, governance ya, itu adalah salah satu orang kata komponen-komponen yang penting. So cabaran ini yang walaupun saya dah lama ya, saya lebih daripada 35 tahun ya, saya masih lagi tidak orang kata selesa dengan pengalaman yang ada. So apabila katalah contoh COVID-19 tu, tak pernah saya bayangkan bahawa saya akan berhadapan ya. Encik Fadil tadi yang bertanya ya. Saya tidak pernah orang kata menjangka bahawa COVID-19 itulah salah satu daripada cabaran yang perlu saya depani.
Jadi ketika itu dengan arahan daripada kementerian, ya, bila kita tengok email kan, pukul 10 malam datang 11 malam. So bagaimana saya nak melihat ya, perkara ini kita perlu laksanakan di UiTM. Bagaimana by tomorrow panduan, peraturan dah perlu dikeluarkan. Sebab kita perlu ya, dan kami di Shah Alam Induk ni, HR ni, akan dilihat sebagai mengeluarkan segala panduan untuk dilaksanakan di kampus-kampus ya, kita ada 13 kampus tu. Jadi bagaimana sesuatu peraturan yang datang daripada kementerian ya, kita lihat dan kita boleh sesuaikan dalam semua keadaan. Itu saya amat berterima kasih kerana saya dapat sokongan yang hebat ya. Alhamdulillah saya ada pasukan yang orang kata yang sedia bersama saya. Tak kira puan, apa besok pun cuti kami sedia. Jadi kami Google Meet ya. Tak boleh nak jumpa ni. Okey, so kami Google Meet ke dan sebagainya. Okey, dari peraturan ni bagaimana kita nak buat? Kalau universiti lain ya, dia kecil je. Ya, persekitaran staf kecil dan sebagainya, tapi kami besar. Jadi apabila suatu peraturan berlaku, kami perlu pula selaraskan ya, sebab kampus Syawang datangnya ni. Ya, okey, apa pendaftar, apa perkeliling yang akan dikeluarkan oleh Nak Kansler. Jadi kami punya perhubungan semua ketika itu adalah melalui WhatsApp. Ya, daripada kita Google Meet tu, ya, kita berbincang tentang satu peraturan, lepas tu kami akan pergi WhatsApp. Ya, so kami ada kumpulan-kumpulan, katalah kami dah berbuat ya, katalah arahan atau panduan tu berkaitan dengan sumber manusia. Jadi kami kelompok sumber manusia dah lihat ya, okey, ini perkataan-perkataan dia, ini dia yang perlu dimasukkan ya, kadang sampai 2-3 muka surat ya. Okey, so kita akan ambil tu, kita dah finalize, kita akan masuk kepada WhatsApp pengurusan tertinggi. Okey tak dengan ni, dengan yang ada ni, itu tak kira malam, siang ke pengurusan tertinggi kena tengok. Sebab besok pengurusan tertinggi akan berbincang untuk mengeluarkan satu orang kata kenyataan atau panduan kepada seluruh warga UiTM. Itu cabarannya. Tapi alhamdulillah lah berkat sokongan, berkat orang kata sama ada daripada staf saya ya, ataupun daripada pengurusan ya, kami memang orang kata sokong menyokong antara satu sama lain. Jadi cabaran itu dapat kita tangani dan alhamdulillah orang kata tekanan tu tidak begitu orang kata sampai mengusik jiwa kita lah ya. Jadi saya sebagai pendaftar tu amat bersyukur ya. Sepanjang saya dapat sokongan itu. Jadi sokongan itu perlu ya. Jadi itu cabaran sebagai orang kata paling mencabarlah ya COVID-19 ni. Sebab saya tak ada panduan. Saya tak ada panduan yang saya boleh apa sebab datangnya dengan arahan yang ad hoc. So bagaimana kita nak mengatur kehidupan kita, kehidupan staf kita supaya selaras dengan keperluan kementerian, keperluan KKM, keperluan MKN dan sebagainya. Ya? Dan sekarang ni kalau ikutkan cabaran yang paling terdekat ialah bagaimana kita nak menguruskan anugerah janji temu ni, ya, yang menggantikan convocation. Itu cabaran kita. Ya, itu yang sedang dihadapi sekarang ya, dengan ulasan komen-komen daripada Facebook dan sebagainya. Bagaimana kita nak mitigasi pula? Sebab UiTM memang tak boleh nak buat convocation secara konvensional ya, sebab kita ada hampir 25,000 ya, kita ada 22,824 orang, 34 graduan dalam satu kohortnya. Belum lagi another cohort yang selalunya dalam satu tahun tu kita ada 2 kohort yang hampir-hampir 50,000 graduan. Jadi yang itu yang bagaimana kita nak minta mereka di luar sana memahami aspirasi universiti. Bagaimana kita pemimpin ni perlu berubah dan mereka juga kemudian kita nak buy in, mereka juga kena berubah dengan perkara-perkara baru yang perlu dilaksanakan. Sebab by the day kita perlukan yang penting mereka tu ada boleh orang kata ada gambar convocation dan sebagainya. Itu cabaran yang hebat yang terkini yang sedang dihadapi. Terima kasih Encik Fadil ya. Mudah-mudahan ia menjadi satu inilah boleh menjawab ya. Okey. Okey, baiklah. Soalan seterusnya daripada Encik Faiza. Bagaimana persediaan kita melatih depan ni cabaran norma baharu terutama generasi baby boomers? Melatih staf. Okey ya. Okey. Baby boomers ya. Maknanya Cik Azhar ni saya rasa kumpulan mereka daripada millennial saya. Saya beranggapan betul-betul ke Cik Azhar? Ya? Sebab mungkin beliau pemimpin
yang perlu mengurus baby boomers. Ya, okey, baby boomers ni saya memang salah seorang lah daripada baby boomers. Jadi empati itulah yang perlu ada ya pada Cik Aizah ya untuk memahami baby boomers bagaimana dia. Okey, saya sendiri ya, saya memang kalau orang kata teknologi yang baru-baru ni memang saya tidak arif lah ya. Cuma saya ketika COVID-19 tu sebagai seorang baby boomers, saya perlu mendapatkan penyelesaian bagaimana untuk mengatasi kelemahan saya. Sebab agak kurang ya, bila kita dilantik di jawatan atas ni, kita hanya tahu okey, you buat ni, bukan. Kita tahu apa mereka nak buat. Tapi untuk buat sendiri kita tak ada masa untuk belajar. Sebab kita perlu melihat kepada bird eye overview ya untuk melihat yang apa. Jadi kita tak ada belajar nak macam mana nak buat orang kata technical atau teknologi yang IoT apa lagi tu yang IR 4.0. Jadi dalam sesuatu tu memang sebagai orang ataupun baby boomers ni dan melihat kepada keperluan tu, latihan ini agak sukar ya kalau mereka baby boomers ini tidak boleh menerima perubahan ini. Jadi saya menyerulah baby boomers saya, baby boomers yang ada di luar sana, tolong tengok perkara ini. Ya, sebab keperluan kita, selagi kita memerlukan perkhidmatan kita di organisasi kita, kita masih nak juga, kita tidak mau quit, kita perlu ikut perkembangan ini. Jadi latihan yang perlu ada, ya mereka yang pemimpin yang melihat kepada baby boomers yang begini, get to know them. What is it they really need? Ya, apa latihan yang sesuai pada mereka? Ya. Dan itulah empati itu perlu ada untuk melihat kepada bagaimana latihan itu dibuat supaya orang kata dapat diterima dalam keadaan berhemah. Ya, jangan kita kata, ini memang lambatnya dan sebagainya. Sebab baby boomers adalah mereka ya, zaman-zaman saya tak ada komputer. Ya, zaman-zaman saya yang komputer ya, kalau ikut pengalaman saya sendiri di UiTM, kita tak ada komputer pun. Sehinggalah tahun 2003, ya, saya berkhidmat tahun 1983, 85, saya hanya menggunakan email dan sebagainya dalam tahun 2001-2002 ya. Ketika itu saya melanjutkan pengajian sarjana saya. Masa itulah saya baru belajar bagaimana nak apa orang kata email bahan dan sebagainya. Barulah belajar. Kalau tidak, komputer yang ada hanyalah komputer yang tidak interaktif. Ya. Kita masuk data aja. Kami kata masa itu komputer bodoh. Ya. Masuk je data. Tapi dia tak ada interaktif dengan kita. Jadi itu yang bila saya belajar, barulah kita boleh belajar. Jadi saya dapat memahami mereka yang baby boomers tu, yang kalau tidak ada pendedahan begini, yang tidak terpaksa untuk melaksanakan tugas yang menggunakan teknologi, itu adalah kesukaran ya kepada pemimpin dari millennials ya, yang akan merasakan tidak sabar dengan sikap-sikap atau sifat ni. Jadi lihat juga bagaimana untuk menetapkan dia. Kalau dia bukan daripada kepimpinan tinggi dan sebagainya, lihat apa benda yang boleh kita buat mengikut kekuatan. Sebab baby boomers ni yang penting ialah dia wisdom. Sebab mereka adalah orang-orang yang berpengalaman ya. Jadi apa yang ada pada mereka yang kita boleh dapatkan ya. Dan sesungguhnya Cik Aizah ya, kalau kita dapat tap pada kekuatan baby boomers ni, insya-Allah dia dapat membantu kita. Jadi itu yang kita boleh ni. Tapi untuk memaksa, kalau dia tidak boleh teknologi, jangan paksa. Ya. Jadi cari apa kekuatan dia. Sebab saya pernah mengikuti satu kursus komputer ya, yang melibatkan ketika itu banyak organisasi lah ya. Dan di depan saya memang seorang baby boomers macam saya jugalah ya. Dia pegang mouse boleh menggeletar ya. Kemudian apabila komputer tu macam blackout ya, dia tak ada apa-apa, dia boleh menjerit dalam kursus tu. Jadi saya boleh dapatkan bayangan ya, kalau dia balik ke organisasi dia, kalau dia suruh buat, memang dia akan habis ya, dia tidak akan boleh buat. Sebab itu sindrom atau mungkin satu trauma pada dia, nak pegang komputer pun dia takut ya. Itu yang kena ya, millennials kena faham. Apakah kekuatan baby boomers ya? Okey, saya rasa dapat menjawab Encik Azhar ya. Okey, ada lagi?
Ada soalan seterusnya tak mencabar juga daripada Cik Sally. Apakah kaedah ataupun formula yang paling sesuai untuk membawa pasukan kerja kita mencapai kejayaan di organisasi yang kita berkhidmat tanpa memaksa mereka melaksanakan tugasan yang perlu dilaksanakan? Itu memang mencabar lah ya. Pada orang apa kaedahnya? Sebab kaedah ni dia bukan satu yang orang kata kita boleh belajar daripada buku. Tapi kita boleh baca buku. Ya, okey. Banyak ya kalau saya macam hari ni saya bagi talk tentang siri syarahan ni, dan kemudian kalau saya masuk dalam latihan dan sebagainya, saya perlu lihat banyak atau rujuk banyak perkara. Ya. Jadi untuk melihat kaedah ni kita kena tengok dan kita kena memahami dulu pasukan kita. Apakah yang ada ya? Dan di UiTM ya, saya melihat kepada tahun 2020 ni kita buat kumpulan mentoring yang berfokus. Jadi apabila kumpulan mentoring berfokus ni, maknanya mereka ada satu macam KPI ya bagi setiap kumpulannya. Contohnya kumpulan ni kena penyelidikan dan kumpulan ni buat penulisan. Ya, sebab kita nak orang kata menyemarakkan atau memertabatkan pentadbir terutama di UiTM ya. Jadi di sini seorang pemimpin itu perlu bijak. Bagaimana untuk membawa pasukan dia kepada KPI yang ditetapkan. Jadi kaedah dia kena banyak membaca. Kita sebagai pemimpin kena tengok ya. Saya menghadapi masalah ya, dalam saya pilih bukan masalah lah ya, satu cabaran ya. Mendapat orang kata cabaran di mana kita perlu berhadapan dengan mereka yang tak nak tengok peraturan. Ya, kita beristilahkan difficult boss lah ya. Saya pernah mengalami itu. Jadi macam mana kita nak tackle? Ya? Jadi apa yang perlu saya tengok ialah apa benda yang saya perlu buat. Ya? Jadi dalam satu senario itu, problem dia ialah the root of the problem untuk saya bersama mencapai kepada pencapaian prestasi ini ialah menghadapi bos yang begitu. Ya? Ataupun bukan saja bos tapi persekitaran yang begitu. Ya? Difficult people. Itu biasalah dalam organisasi. Jadi sebagai seorang pemimpin, satu saya perlu cari ya, saya perlu kenal dulu. Kenali dulu. Okay. So what sort of person he is atau she is. Ya. So tengok kenal dulu. Okay, the next step is kata saya mencari jalan. Bagaimana saya nak boleh dekat dengan mereka ini? Mereka ni sebenarnya orang-orang yang sebenarnya baik ya kalau kita dapat kenal mereka secara personality. Cuma kadang-kadang mereka agak sukar untuk kita dekati sebab kita tak faham. So, itu dua. Ya, cari orang lain. Apa yang boleh kita belajar daripada orang lain, pengalaman dia terhadap ketua ini ya. Okay, ketiga, saya beli buku. Buku tentang how to tackle a difficult boss. Cari buku tu. So, kita ambil daripada situ macam mana cara-cara dia. Dan cara dia bukan satu cara, ya, banyak cara. So, dalam kita pencapaian nak mencapaikan, ya, nak dapatkan sinergi tu antara kita dengan bos, tengok apa elemen. Alhamdulillah setakat ni benda tu terjadi ya. Jadi itu antara kaedahnya, dapatkan ilmu itu. Dapatkan ilmu itu bagaimana kita nak tackle ya. Itu antara kaedah ya. Dan lain-lain tu kita kena banyak bersabarlah ya. So bersabar. So kalau misalnya mereka enggan juga ya untuk terima perkara-perkara begini yang sukar kita nak manage mereka dan mengurus ni. Itu yang saya kata kena jumpa face to face. Face to face. Ya? Kalau saya ikut pengalaman saya ni memang agak brutal sikit ya. Sebab kalau mereka yang saya akan ikut ya, sebab saya pengalaman saya 35 tahun tu saya pernah pergi ya. Pergi court sebab staf saman saya sebab tindakan yang orang kata tidak betul lah ya. Tapi you have to get to know them, tell them this is what you're supposed to do. Yeah, this is your KPI. You should bring the output. Itu kena jelas. So, mantau mereka ni. Mantau mereka. So, kalau misalnya dia tidak berprestasi, buat orang kata due process. Untuk sebab, peringatan. Ya. So, apabila mereka berjaya bertukar, tingkah laku mereka berubah dengan cara kita, ya, pack their bag.
ajak dia orang, belanja dia orang, bagi dia orang kegirangan sebagai staff kita. Kalau tidak, dia orang stick juga dengan keadaan mereka enggan, dia orang kata membuatkan satu liability pada organisasi. So tindakan seterusnya kena diambil. Jadi saya memang orang-orang yang begitu ya, saya tak pandai orang kata lain-lain kaedah. Sebab kita walaupun orang kata di perkhidmatan awam, di badan berkanun susah nak buang orang dan sebagainya, tetapi apabila kita tahu ya bagaimana nak menguruskan, insya-Allah ya. Yang kita tak nak ialah dia being dalam organisasi itu menjadi satu liability. Jadi itu yang kadang-kadang sebagai pemimpin kita berani. But satu yang saya nak kalau nak buat tindakan dia orang kata you have to have a very good ground atau justification ya. Untuk buat tindakan. Kalau tidak, susah ya. Sebab kita membuat sesuatu tindakan tu, we are liable to court. Ya? Liable to macam-macam lah. Kita kena menjawab. Itu pengalaman saya. Jadi apabila kita nak buat tindakan tu perlu betul-betul ada orang kata ada dia punya dokumen atau ada dia punya asas. Kena kuat. Dan benda tu boleh orang kata kita boleh menang. Kalau tidak, kalau tak ada tu orang kata suka ya kita nak buat ya untuk kita melaksanakan tindakan. Itu dia antara kaedahnya. Jadi untuk jangan paksa tu ya dalam keadaan tertentu ya awal-awal tu kita boleh bagi nasihat ya, kita boleh bagi apa dengan berhemah. Tapi kalau misal tak jalan juga ya itu kita kena tengoklah all the due process ya. Jadi kalau boleh lah kadang-kadang saya bercakap ya sebab ialah staff kalau pentadbiran tu hampir 8,000 ya. Jadi kita perlu banyak engagement. Banyak engagement ya. Walaupun kita kadang ada engagement, kita dah terang macam-macam pun kadang-kadang kita dapat juga mereka yang masih lagi tidak boleh menerima apa yang kita bagi tahu. Kita masih dalam keadaan orang kata masih kurang lagi berkomunikasi. Yang itu saya berhadapan perkara-perkara ini yang dari masa ke semasa kita sebagai pemimpin perlu analisa persekitaran yang ada pada kita. Supaya by end of the day kita dapat buy in daripada mereka dan mereka merasa seronok atau girang ya. Jadi macam di mendaftar sendiri kita ada ya. Kita punya soal selidik, kepuasan pelanggan ya. Semua kita ada. Dan kita meraihkan mereka-mereka yang berprestasi. Semua elemen-elemen itu perlu ya untuk orang kata mereka girang dan kemudian mereka suka ya bekerja secara orang kata tanpa paksaan ya. Okay, terima kasih ya Puan Sally. Okay, next. Okey, soalan seterusnya saya rasa saya akan combine antara dua ni sebab lebih kurang Soalan daripada Puan Aida Tina dan juga Dr. Zaitun. Soalan Puan Aida Tina, bagaimana cara staff untuk mengekalkan momentum sentiasa cemerlang dan berprestasi tinggi dalam memberi perkhidmatan kepada organisasi? Dan soalan daripada Dr. Zaitun, bagaimana untuk mengekalkan kompetensi cemerlang dalam organisasi terutamanya mengekalkan staf sentiasa berinovasi dan kreativiti dalam meningkatkan produktiviti perkhidmatan? Ya, terima kasih kepada Aida Tina dan Dr. Zaitun ya. Pemimpin memang banyak cabarannya. Dan cabarannya adalah bagaimana kita nak kekalkan staf kita ni orang kata sentiasa cemerlang ya, prestasi tinggi ya. So, dia balik kepada staf itu sendiri dan balik kepada kita sebagai ketua ya. Okey. Satu, untuk kekalkan mereka di prestasi tinggi itu kita melihatkan apa keperluan mereka. Apa latihan-latihan ya yang mereka perlukan supaya mereka ni menjadi orang kata yang boleh memberikan prestasi tinggi ya. Okey, antaranya kalau katalah dia dah biasa dengan latihan yang biasa, kita buat sesuatu yang luar biasa pada mereka. So yang itu kita perlu ada engagement ya dengan staff itu sendiri. Kalau katalah Puan Dora lah ya sebagai staff saya ya. Dia dah bagus lah. Ya. Jadi apa yang dia nak selepas tu? Apa yang masih keperluan lagi yang buat supaya dia tidak jemu? Ya, sebab dia contohnya dia ni Puan Dora ni memang dia berprestasi tinggi. Apa yang dia buat? Jadi kita perlu bagi dia
Ya, kita perlu bagi ya, dan kemudian adalah ya push lainnya untuk kenaikan pangkat semua kita sokong dan sebagainya ya. Jadi itu dia untuk kita kekalkan mereka secara cemerlang ya. Dan kompetensi juga begitu juga kita lihat apa lagi. Mereka dah ada kompetensi ni, tapi the next apa benda yang kita perlukan bagi untuk mereka ada kompetensi yang lain. Dia dah bagus, okey, dah bagus dari segini. Okey, dia dah buat ni kata. Tapi apa benda you nak on top of that? Jadi itu yang menyebabkan mereka akan sentiasa orang kata bermotivasi untuk bekerja ya. Dan ni kadang ya, mereka jemu ya. Apabila kita melihat kepada mereka berada di suatu jabatan dan mereka mohon untuk keluar daripada bahagian berkenaan untuk pertukaran dan sebagainya. Tetapi ada yang tidak melalui ketua jabatan masing-masing sebab yang kata ketua jabatan tak nak lepaskan. Jadi terus pergi di HR. Jadi apa yang menyebabkan mereka dah hilang motivasi atau hilang dia punya kegirangan dia ialah kerana dia dah satu tempat tu lama. Jadi kalau dia adalah seorang staff yang tak boleh nak create sesuatu yang baru, jadi bagilah peluang pada mereka untuk berubah tempat. Ya, kita menganggap kita bagus, orang ni memang bagus. Jadi kita nak kekalkan dia. Sedangkan mereka tu memerlukan satu environment baru. Biasa saya dalam prinsip saya sepanjang saya 35 tahun ya, 4 bulan berada di UiTM ya, saya tak pernah nak kekang staff saya daripada bekerja ataupun bertukar di tempat lain. How good you are, if you want to go up from that ataupun daripada my department, you are, bukan kita tak sayang, kita sayang. Ya? Tapi dia sendiri yang nakkan satu peristiwa baru, so lepaskan. Ya, kita dapat yang mereka yang tak nak lepaskan itu menyebabkan dia orang merasa satu dalam pendaman jiwa sebab benda tu dah memang dah orang kata dah optimis dalam fikiran mereka, dia tak boleh nak buat lagi. Itu akan melemahkan. Jadi bagi ruang dia untuk mencuba sesuatu yang baru. Ya, saya sendiri pun ya, kalau saya ada di satu bahagian, saya pernah ada 2 bahagian ya. Satu 10 tahun, satu 8 tahun. Saya rasa ini pengalaman saya sebab saya nak tukar tak dapat. Nak tukar tak dapat. So satu department yang saya 10 tahun tu, saya kena cari lain. Ya? Jadi saya, itu yang saya cuba untuk cuti belajar. Sebab saya kata okey, saya tak boleh keluar sebab saya diperlukan ya. Setiap kali keluar arahan, saya masih diperlukan di bahagian berkenaan. Jadi saya sendiri menjadi ruang dan peluang. Dan itu juga yang perlu dilihat oleh individu berkenaan ya. Apa yang dia nak semasa dia berada ataupun in service ya, dalam perkhidmatan ya. Jadi apa-apa jua pun sebenarnya untuk mengekalkan prestasi dan kecemerlangan ini keperluan kita sendirilah ya. Kita tak perlu orang kata give the burden to the leader ya. Lihat kepada diri kita ya, bahawa saya kata selalu saya kat di UiTM ni, lihat pada diri kita untuk kita sentiasa bersyukur bahawa kita masih perlu kerja. Kita bukan perlu, maknanya kita masih pekerjaan itu kita perlukan untuk kita survive ya. Dalam sekarang ni COVID-19 lagi lah, kalau kita berhenti memang sukar nak dapat pekerjaan lain. Jadi itu yang kita perlu, ada sifat bersyukur. Sentiasa tanamkan bersyukur. Jadi kita tak perlu ya, cakap dengan staff juga bahawa mereka perlu bersyukur bahawa kita masih secure atau selamat dalam pekerjaan kita. Jadi apa jua cabaran apa, kita perlu tingkatkan kita punya kecemerlangan, tingkatkan prestasi, tingkatkan motivasi. Jadi itu balik pada kita sendiri ya. Jadi saya menyerulah kepada yang lain ya, yang anak-anak muda yang sekarang yang ada ni. Lihat ya, kita jangan banyak blame the organisation, jangan blame the leaders, tapi melihat kepada ya, diri kita ya. Sebab orang kata kalau kita point pada leaders, pada organisasi, satu ada 4 dia, satu jari itu ke depan ya, ke depan, tapi 4 ke kita ni. Jadi kita yang perlu melihat pada diri kita untuk sentiasa cemerlang dan berprestasi tinggi. Itu saja rahsia dia. Alhamdulillah lah ya, kita perlu orang kata perlu betul-betul clear our mind. Hari-hari kerja dengan bertawakal kepada Allah. Kita kerja kerana keikhlasan. Jadi dengan itu je rahsia untuk kita cemerlang. Kalau kita ingat bahawa kehidupan kita sementara, apa yang kita buat menjadi bekalan, insya-Allah ya. Cemerlang, prestasi itu memang kita perlu kekalkan. Tapi
saya boleh bercakap lah ya. Sepanjang saya punya pengalaman pun banyak. Bila saya cakap begini banyak lagi yang orang kata the cons ya, orang akan debate lain ya. Jadi itu soal hati dan soal masing-masing lah. Ya. Okey ya, Dr. Datun ya dengan Puan Aidatina ya. Okey Puan, saya rasa ini soalan terakhir lah ya. Sebab Puan menjawat jawatan utama di universiti dengan staf 18,000. Jadi soalan ini daripada Puan Nur Hafizah. Bagaimana Puan sebagai pendaftar mengimbangi antara tuntutan kerja dan keluarga? Okey. Jawatan utama universiti ya, sebagai pendaftar ya. Apabila saya dilantik sebagai pendaftar dan pada saya itu adalah satu pengiktirafan ya universiti. Ya, kita tak tahulah atas dasar apa kita dilantik kan. Tapi memang kalau kita fikirkan secara siumannya kita akan merasa gentar. Ya, satu getaran jiwa yang hebat akan berlaku dalam jiwa kita kerana kita melihat kepada 18,000 kot. Ya? Staf macam-macam perangai ni ya. Kemudian kalau ikut pelajar 150,000 ya. Jadi memang ada satu ya. Siapa jua pun bila dapat macam ni jawatan tu tengok aja pun macam dah orang kata gelodak jiwa tu berperang ya. Macam mana nak buat ni ya. Tapi satu je lah pada saya ya. Di mana kita berada. Ya, sama ada saya ni because ini soalan kepada saya ya. Saya punya satu je. Di mana jua saya berada, ya, sama ada saya pegawai di bawah atau di pendaftar, simple je saya punya kerja kerana Allah. Ya, saya kata tawakal. Ya, tawakal kepada Allah. Hari-hari itu pergi kerja dengan niat dengan ikhlas. Apa nak buat? Apa nak give to the university back? 35 tahun 4 bulan kot. Banyak yang universiti bagi kat saya. Jadi itu yang saya sentiasa saya rasa apa saya nak give back to university. Ya, bila universiti hantar saya untuk sarjana ya, tak sempat untuk PhD ya, because saya dapat sarjana, tulis sarjana tu agak lewat. Kemudian dibagi pos-pos yang agak ni, jadi saya banyak nak tengok. Jadi tengok apa yang universiti nak daripada kita. Ya. So, tengok dengan mata hati kita, dengan apa impak dia ya, sebagai pengurusan tertinggi ni, apa impak dia dan bagaimana kita boleh facilitate ya, sebab kita akan dapat banyak perkara ni, banyak orang kata aduan ya, sebab lagi pendaftar ni melihat kepada human resource ya. Hari-hari memang ada ya macam-macam yang kita perlu tackle. Jadi saya alhamdulillah ya, anak saya 6, seorang dah meninggal dunia dan seorang suami lah of course ya. Saya perlu berterus terang kepada suami dan keluarga saya, ibu dia begini. Ibu dia begini. Kesibukan kerja bukan menghadkan kepada 8 to 5. Dia akan lebih daripada itu. Dan alhamdulillah syukur ya. Panjang saya punya kehidupan tu saya dapat mensyukurkan penuh daripada anak-anak saya. Mereka menyokong dan mereka faham sangat. Ya? Kalau tuan-puan nak tahu bagaimana saya mengurus tu, memang kita banyak bertawakal kepada Allah. Ujian memang ada ya, untuk membesarkan anak-anak, untuk kita menyediakan keperluan suami dalam keadaan kita sibuk. Tapi saya mengambil prinsip bahawa kita perlu mengimbangkan antara dunia pekerjaan dengan rumah tangga. Ya? Contoh ya, masa saya cuti belajar. Ya, bila saya cuti belajar, kelas saya bermula pukul 6 hingga 11 malam. Saya tidak mengambil ruang sebab cuti belajar ni saya kata memang kita perlu orang kata memberi perhatian ya. Jadi saya tidak mengambil peluang untuk tempoh itu untuk orang kata apa kepertanggungjawab saya pada keluarga. Oleh kerana saya bermula petang, ya, petang kelas saya, jadi saya kena pergi UIA itu jauh tu ya, daripada Shalam. So saya akan menentukan, okey, suami saya dia seorang guru ya, ketika itu Iskandar Bersara, dia akan balik tengah hari. Dan satu saya tahu ya, saya perlu juga acquire this skill ya, untuk bagaimana kita nak menggirangkan suami. Jadi saya tak nak suami saya balik ke rumah dengan kelaparan. Kita tak sediakan apa. Jadi kalau ada masa saya akan masak, kalau tak ada masa saya akan belikan. Saya akan tentukan di atas meja semua dah siap.
Jadi itu keperluan kita mengimbangi ya. Jadi bila dia dah siap, dia dah kenyang, apa salahnya? Lelaki dah kenyang, dia okey je seronok. Jadi itu antara contoh-contoh ya saya mengimbangi kehidupan keluarga ya, dan kalau ada masa bawa keluarga. Orang kata beli hati, beli jiwa mereka pergi bercuti. Jadi mereka akan faham bahawa ini dia. Sampai sekarang pun saya dah nak bersara ni, dia kata ibu boleh hidup ke? Boleh terus apa ke? Sebab lepas ni ibu dah tak sibuk kata. So ibu akan sibuk dengan kerja rumah. Okey ke ibu kata. Jadi mereka dah memahami. Jadi insyaAllah ya, saya kata okey je. Sebab saya memang look forward kan. Dah cukup lah saya kata. Now be with family. Jadi mereka pun dah seronok ya. So 2 hari bulan tu saya dah mula. Dah merancang untuk bersama keluarga. Saya akan habiskan masa-masa tu untuk beli jiwa mereka. Itu alhamdulillah lah setakat ni ya. Itu saya punya penimbangan ya antara keluarga dan kerja. Dan saya tidak ada masalah ya. Alhamdulillah saya bekerja pun walau macam mana berat pun apa yang ada saya serahkan kepada Allah. Dan untuk makluman saya selalu berbincang dengan mereka. Mereka selalu cari kenapa saya ni tidak ada masalah nak tidur ke? Tak ada memang. Saya jumpa bantal, saya tidur. Itu Allah anugerah pada saya ya. Jadi saya cukup tidur ya, untuk menghadapi apa yang kemungkinan akan berlaku. Jadi alhamdulillah Allah itu Maha Pengasih ya. Itulah seberangkas ya tentang macam mana saya mengimbangi kehidupan personal, keluarga dan kerja. Okey. Okey, Nurah. Alhamdulillah, terima kasih Puan Sa'dah. Jadi banyak juga ucapan-ucapan terima kasih dan juga penghargaan yang ditujukan kepada Puan Sa'dah dalam ruangan chat ni. So nanti Puan Sa'dah akan baca satu-satu. Jadi saya sebagai wakil Puan Sa'dah mengucapkan terima kasih di atas kata-kata penghargaan tersebut. So syarahan siri pada kali ini, siri bicara pendaftar pada kali ini disertai lebih kurang 500 orang, 176 daripada Webex dan 309 orang daripada YouTube Live. Jadi so semoga ianya mendatangkan manfaat pada semua peserta. Terima kasih diucapkan kepada Jawatankuasa Siri Syarahan Pendaftar yang membantu merealisasikan sesi pada hari ini. Tidak dilupakan penghargaan dan terima kasih kepada Jawatankuasa Sumber Manusia Universiti Awam, JK semua dan Majlis Pendaftar-Pendaftar Universiti Awam. Saya mewakili Jawatankuasa Kerja memohon maaf sekiranya terdapat kekurangan sepanjang kami mengendalikan sesi pada hari ini. Sehingga berjumpa lagi pada siri syarahan pendaftar Universiti Awam yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua dan maaf batinnya. InsyaAllah saya doakan semua pihak berjaya cemerlang dunia akhirat. Assalamualaikum, minta maaf dan kekurangan. Terima kasih. Oke, terima kasih Puan. Off terus.